بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mesti kita menjalankan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama insyaallah kembali kajian kita membaca kitab Al-Fathul Al-Fiqh karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan insyaallah pada malam ini kita akan masuk ke bab yang seterusnya yang masih lagi membahaskan hadis al-firaq, hadis bagaimana di akhir zaman yang melakukan perpecahan dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua saya kesempatan dalam strategi saya juga bersama kita membuat untuk kita menggunakan surah Al-Fatihah kepada Aziz yang baru meninggal pada malam hari, dan jangan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala mengampunkan rahmatnya dan masukkan dalam syurga Azza wa Jalla. Al-Fatihah. Alhamdulillah Tuan muslimin surah Allah Azza wa Jalla, kita telah membahas tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam sunnah tentang Rasulullah sallallahu mengatakan bahawa di akhir zaman nanti akan berlaku perpecahan dalam umat ini. Namun kita belum melihat lagi apakah dia yang dimaksud dalam hadis tersebut, perbahasan tentang hadis tersebut. Jadi Imam Al-Ghazali dalam fasal bab yang seterusnya ini dia membahaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan dengan hadis tersebut. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi qawlihi fi darain amin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatihi dan manfaat ilmu di akhirat. Al-fasl ats-tsani fasal min hadha al-bab wal-bab في بيان كيفية خلاف الأمة والتحصيل على مفردها 73. Pada menjelaskan tentang bagaimana perbezaan ataupun perpecahan umat dan sehingga yang hasilnya bilangan pecahan itu kepada 73 golongan seperti yang disebut dalam hadis yang kita bacakan dalam dia dari bagaimana Rasulullah SAW mengatakan sataftar ummati ala salati wa sab'ina firqatan. Umat itu nanti di akhir zaman dia akan terpecah menjadi 73 golongan. Kana muslimun 'inda wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala manhaj wahid fi usul ad-din wa furu'ihi. Kita sedia maklum bahawa dengan kau satu bab, ada bab dia sudah macam tinggi sangat, itu tak boleh. Bab yang kedua, permulaan bab yang kedua, kita tidak termasuk yang boleh advance. Dia menjelaskan tentang bagaimana iftiraq atau perpecahan umat ini berwujud 73 golongan. Wa fi dhikri bayan al-firaq alladhi yajma'u al-Islam fi jumlah. Kita nak menceritakan tentang bagaimana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini
terbahagi tiga pecahan atau kumpulan, dan di dalam bab ini dia akan menjelaskan tentang kumpulan-kumpulan yang menghimpunkan mereka atas nama millah Islam secara keseluruhan, atas nama agama Islam secara keseluruhan. Sebab Nabi SAW dalam hadis ini dia kata sataftarqu ummati, dia kata umat itu akan berpecah. Bila Rasulullah dia mengatakan umat itu bermakna umat Nabi Muhammad SAW yang agamanya sudah itulah Islam. Agamanya adalah agama Islam. Umat itu ijabah tidak bahas itu. Iaitu umat yang dah menerima Islam, yang telah mengucap syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa yaqa fi hadzal bab faslan. Jadi dalam bab ini ada dua fasal. Yang pertama fi bayan ma'na jami' al-firaq al-mukhtalifah fi sunnati al-Islam fi jumlah. Yang pertama pada menjelaskan tentang makna yang menghimpunkan semua kumpulan-kumpulan pecahan yang berbeza-beza ini atas nama Islam secara keseluruhan. Bagaimana dia boleh dikumpulkan sehingga dikumpul semua sekali duduk di bawah nama Islam, kan? Sedangkan dia pecah. Sebab itu sekarang ummati ala salat wasabahatan firman. Umatmu maknanya yang mengucap syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang telah mengaku Islam ini. Mengaku Islam pasal dah mengucap, tapi berpecah pada tujuh. Jadi apakah dia perkara yang menghimpunkan mereka itu semua atas nama Islam. Wal fasl tsani, dan fasal yang kedua, chapter yang kedua fi bayan kaifiyat ikhtilaf ummah, bagi menjelaskan bagaimana perpecahan umat itu wa tafsir yang ada di surah Al-Fatihah dan surah Al-Fatihah ayat dulu. Tak cerita kan. Dan yang kedua ialah bagaimana perpecahan umat tersebut terhasilnya 73 golongan. Jadi kita akan cerita yang pertama dulu. Wasanatu fi kulli wahid min hadaini al-faslain tadawun insyaallah azza wa jalla. Maka pada surah Allah kita akan sebutlah pada setiap satu fasal ini insyaallah dengan izin Allah azza wa jalla. Jadi al-fasl al-awwal, fasal yang pertama pada menjelaskan tentang makna yang menghimpunkan semua kumpulan-kumpulan pecahan dari atas nama Islam secara umum. Sebelum dia pergi ke tafsir itu secara khusus. Akhirnya tersebutnya ia Islam tidak dihubungkan dengan Islam al-Arab millat Islam. Jadi kalau kita lihat bagaimana para ulama itu berselisih pandangan tentang bagaimana mereka itu berpecah-pecah, kan? Tetapi mereka itu boleh menggunakan nama yang sama di Islam, masih lagi nisbahkan atau menandakan diri mereka itu kepada nama Islam secara umumnya. Faza'ama Abu Qasim al-Ka'bi fi maqalati anna qawl al-qa'il ummah al-Islam taqa' ala kulli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang bernama Abu Qasim al-Ka'bi. Dia mengatakan dalam maqalat dia, dalam pandangan dia, bahawa perkataan umat Islam maknanya berpecah umat Islam kepada 73 golongan tapak, dia kata jadi ada berlaku atas setiap orang yang mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna kullama jaa'a bihi haqqun, dan setiap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar, kana qawlu ba'da dzalika tanpa mengambil kira apa pandangan dia ataupun pendirian dia terhadap perkara-perkara lain selepas ini. Makna kata dia asalkan mengaku sahaja kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi lepas itu dia nak cakap apa pun, dia bagi pendirian apa pun, dia buat polisi dasar apa pun, itu tak kira. Yang asal makna dia dah mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila keadaan begitu, maka diterimlah dia itu masuk dalam umat
umat Islam. Kata Al-Qasim Al-Ka'bi. Wa za'ama qaumun anna umat Islam, dan ada pula satu golongan yang mengatakan umat Islam ini kullu man yara wujuba salat ila jihadil Ka'bah. Ada pula satu golongan yang mengatakan umat Islam ini adalah setiap orang yang melihat kewajiban salat ke arah kiblat. Asalkan dia kata solat itu wajib menghadap ke arah kiblat, maka dia termasuk dalam umat Islam. Ini satu golongan pula kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia belum bagi lagi pandangan yang sahih. Dia bawa pandangan orang kata begini kata begitu. Ya. Wa za'ama Al-Karramiyah mujassimah al-Khurasat anna umat Islam jami'ah li kulli man aqarra bi syahadatil Islam lafzan. Satu golongan lagi, golongan ahli bid'ah lagi, golongan faktor semua. Disebut sebagai golongan Al-Karramiyah. Itu golongan yang menjisimkan Allah Azza wa Jalla, yang mengandaikan Allah Ta'ala ini macam makhluk, ada kepala, tangan, kaki dan sebagainya, macam makhluk, macam manusia. Mereka mengatakan bahawa umat Islam itu adalah merupakan takdir sesiapa yang penting dia itu mengakui syahadat, dia itu mengucap kalimat syahadat secara lafaz, secara lafaz pada lidah. Saat dia mengucap kalimat syahadat, maka dia dianggap sebagai termasuk dalam golongan yang disebut sebagai umat Islam. Wa qalu kullu man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fa huwa mu'minun haqqan. Jadi mereka mengatakan Karramiyah, mereka mengatakan ada setiap orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia adalah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Wa huwa min ahli millatil Islam, dia adalah termasuk dalam golongan orang beragama Islam. Sama ada mukhlisan, sama ada dia orang yang ikhlas dalam mengucapkan syahadah itu, ataupun dia itu munafik, mu'marralil kufri, menyembunyikan kekufuran dalam dada. Jadi misalnya dia mengucap, sama ada ikhlas, dia tak ikhlas, dia sembunyikan kekufuran, itu bukan urusan itu. Maka dia dianggap sebagai termasuk dalam golongan Islam. Sama ada yang munafik atau menzandakan. Ya, orang zindik dia sama taraf atau munafik tidak. Disebut zindik itu golongan yang mereka kafir sebenarnya, tapi membahayakan keislaman. Itu disebut sebagai golongan zindik. Walihada sa'at al-munafiqin fi ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu mu'minina haqqan. Sebab itulah golongan ini mereka menyatakan bahawa orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya adalah orang yang mukmin sebenarnya. Bagi golongan seperti Karramiyah ini, mereka kata orang munafik yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu Abdullah bin Ubay bin Salul dia kata itu sebenarnya juga termasuk kalangan orang yang mukmin, jadi sebenarnya mukmin. Sudah sesat juga. Sedangkan Rasulullah SAW mengetahui kemunafikan dia. Bahkan bagi dia sendiri tidak membahayakan diri lebih lanjut. Wa kana imanu ka'imanihi Jibrilah wal Mika'ilah wal Anbiya wal Malaikah ma'atiqadihim nifaqa wa izhar syahadatain. Sehingga kan dia mengatakan bahawa iman mereka itu bahkan seperti iman Jibril, macam iman malaikat, iman Mikail dan juga para nabi serta malaikat. Ma'atiqadihim nifaqa wa izhar syahadatain. Walaupun mereka itu adalah golongan munafik, dan dalam masa sama penting mereka itu melahirkan dua kalimat syahadat. Jadi mereka itu kata golongan seperti Karramiyah dikira tempat masuk dalam kumpulan orang Islam. Wa hadha qawl ma'a qawli ta'ala fi tafsir umat Islam yang taqab bi qawli Nabi Sa'iyah min Yahud Asbahan. Dia boleh menjawab Imam Qurtubi dan dia boleh menjawab pandangan-pandangan yang pelik dibawa oleh Ka'bi dan juga Karramiyah yang kita sebutkan tadi. Dia kata pandangan ini, pandangan yang dibawa oleh Ka'bi dan juga Karramiyah ini yang cukup mentafsirkan umat Islam seumpama tadi. Dia kata kalau kita lihat sebenarnya dia ternafik dengan pandangan seperti
yang ada pada golongan macam Al-Isawiyah. Al-Isawiyah ini satu kumpulan bukan orang Islam, satu kumpulan daripada agama Yahudi. Al-Isawiyah namanya, daripada golongan agama Yahudi. Yahudi mana? Yahudi Asbah. Asbah itu Alhamdulillah. Asbah di Iran. Saya kembali ke Iran sebulan. Jadi Asbah adalah dia duduk di negara Iran. Di Iran adalah Yahudi lebih kurang 30 orang, 30 Yahudi. Antara tempat yang ramai Yahudi ialah di Asbah, di Hamadan dan Bahrain. Di wilayah lain. Fa'innahu yuqirruna nubuwwati Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan Isawiyah daripada agama Yahudi ini juga, Yahudi Asbahan ini, mereka mengakui kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku mereka. Tapi mereka bukan Islam. Kalau ikut pandangan yang tadi dia kata, asalkan mengaku kenabian Nabi Muhammad, maka masuk dalam kumpulan Islam. Ya? Sedangkan ada pula satu grup dalam agama Yahudi yang namanya Al-Isawiyah. Mereka bukan Islam, tapi mereka mengakui kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi anna kulla ma jaa'a bihaqqin, dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Mereka akui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Walakinnahum za'amu annahu bu'itha ila al-Arab la ila Bani Israil. Cuma masalahnya adalah mereka itu menyangka atau mendakwa bahawa Nabi Muhammad SAW itu hanya diutus kepada bangsa Arab, hanya diutus kepada orang Arab, bukan kepada Bani Israil. Itu masalah. Dia kata kami Bani Israil, kami ini daripada keturunan Bani Ishaq. Agama kami, agama Yahudi, keturunan kami Bani Israil. Ada pun Muhammad orang Arab, maka Muhammad diutuskan hanya untuk orang Arab. Kami tak terima dia punya risalah atau dia punya mesej itu sesuai untuk orang Arab, tapi untuk kami bukan. Kata golongan dalam Islam. Tapi dia terima Muhammad memang Nabi, tapi Nabi untuk orang Arab, bukan untuk kami. Ya. Wa qalu aydan, itu juga berkata Muhammad Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Wa ma ma'budina fi firqil Islam. Tapi mereka itu dari Al-Baghdadi, mereka tak masuk dalam kumpulan Islam. Kalau kita lepas syarat asalkan mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi, cukup dia sudah dikira sebagai orang Islam. Ada pula satu grup kalangan orang Yahudi mengaku juga Nabi Muhammad sebagai Nabi, tapi mereka bukan Islam. Bahkan mereka orang Yahudi dan mereka tak terima syarat Nabi Muhammad SAW. Cuma sekadar menerima Nabi Muhammad itu Nabi, tapi Nabi untuk bangsa Arab. Betul juga. Wa qawmun min isykaniyah Yahud. Saya kalau kamu ini macam patut dia gabungkan. Dan satu golongan yang golongan Muskaniyah. Muskaniyah ini daripada golongan orang Yahudi. Hatta wa'aza'uni. Jadi mereka menceritakan daripada kedua mereka yang sangat terkenal yang namanya Muskan. Sehingga kumpulan mereka itu dinisbahkan nama kedua Muskaniyah. Satu kumpulan daripada agama Yahudi dan Yahudi, bahawa kedua dia yang namanya Muskan itu berkata Inna Muhammad Rasulullah, bahawa Muhammad itu ialah utusan Allah. Itu grup daripada orang Yahudi pun menerima Muhammad itu sebagai utusan Allah ila Arab, untuk orang Arab, wa ila sa'ilin nas ma khalahu, dan kepada seluruh manusia kecuali kami orang Yahudi. Dia terima Nabi Muhammad itu Nabi untuk semua orang kecuali kami orang Yahudi. Ini ekonomi itu bukan bukan senang kita nak turunkan ilmu Yahudi sebab dia merasa dia adalah bangsa yang asalnya dia adalah limpahan zat. Dia fight disebut limpahan zat Allah SWT. Itu yang disebut nama Allah. Kami ni anak-anak Allah, kami ni anak-anak Tuhan. Jadi kok mana pun kita terima yang itu.
Kan? Walaupun dia terima lah Nabi Muhammad itu sebagai Nabi, macam grup-grup yang kita sebutkan, ya. Tapi dia kata kami tak perlu kepada Muhammad, kami dah ada, kami punya Nabi sendiri. Wa annahu qala, dan dia juga berkata innal Qur'an haqqun, bahawa Quran itu benar, wa kullu ma jaa bihi min al-adzan, dan apa sahaja yang dibawa dalam Quran seperti azan, iqamah yang kita buat sebelum solat, wassalawat khams, solat di waktu, dan juga berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian kita melakukan haji di Kaabah, kullu zalika haqqun, semua itu benar. Kata kedua Yahudi, wa annahu masyru'un lil muslimin min al-yahud, kecuali dia hanya dia khusus disyariatkan untuk orang Islam, bukan untuk orang Yahudi. Ini satu lagi kelompok yang golongan Yahudi. Terima Nabi Muhammad, terima syariat Nabi Muhammad, tapi bukan untuk mereka. Ya. وربما فعل ذلك بعض المشكلين وقد أقروا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله وأقروا بأن دينه حق. Jadi kalau begitu pandangan dia bermakna ada masalah kalau pun dia nak berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sebab memang dia iktiraf Muhammad itu juga rasul. Cuma bukan untuk dia. Maknanya kata kalau mengucap sengaja, maknanya kata belum tentulah boleh dia itu orang Islam. Belum tentu lagi dalam pembahasan yang firaq dia. Ya. Sebab ada golongan seperti dalam Yahudi yang disebut tadi juga mereka mengakui tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hum 'ala dzalika min ummati Islam, tetapi mereka itu dalam keadaan sedemikian tak pun termasuk di kalangan umat Islam. Qaulih disebabkan oleh pandangan mereka bahawa syariat Islam itu tidak melazimkan mereka. Maksudnya syariat Islam itu tak jatuh ke atas mereka. Bukan untuk mereka. Untuk orang Arab, satu bulan kata untuk semua orang kecuali kami sahaja orang Yahudi. Wa amma qaul man qala inna isma billahi Islam amrun waqi'un 'ala kulli man yara wudu shalat ila Ka'bah mansuba di Makkah faqad radiya ba'd fuqaha al-Hijaz hadha al-qaul. Ada pandangan yang mengatakan bahawa namun agama Islam ini adalah perkara yang berlaku atas setiap orang yang melihat kewajiban solat menuju ke arah Kaabah, ya, atau menghadap ke arah Kaabah. Ini adalah sebahagian pandangan yang diterima oleh fuqaha yang para ulama di Hijaz. Pandangan ini ada sesama ulama di Hijaz yang menerima ulama di sebelah Makkah Madinah. Wa antara ashabul ra'i, tetapi dia dipilih oleh ulama-ulama di kalangan ahlul ra'i, golongan kalam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah annahu sahha imana man aqra bi wujudi salat ila al-Ka'bah wa syakka fi mawdi'iha. Bahawa Imam Abu Hanifah mensahihkan, maknanya menerima keimanan orang yang mengikuti kewajiban solat menuju ke arah Ka'bah, tetapi dia berada tempatnya. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Dia akui bahawa wajib solat itu menuju ke arah Ka'bah, tetapi dia meraih tempat, dia tak tahu tempat dan sebagainya. Wa ashabul hadis la yusahihuna iman man syakka fi qawlin. Ada pun ashabul hadis, golongan ahli hadis, jadi mereka ini tidak menerima keimanan orang yang meragukan tentang kedudukan Ka'bah. Wa kama la yusahihuna iman man syakka fi wujudi salat ila Ka'bah, sebagaimana golongan ahli hadis juga mereka tidak mengakui keimanan orang yang meragukan kewajiban salat menuju ke arah Ka'bah. Ya, ini pandangan yang dikorespon tentang orang yang tadi cukup sekadar untuk dia mengatakan bahawa dia mengakui solat itu wajib menuju ke arah Ka'bah. Dia itu sudah dipilih sebagai kalangan orang Islam. Wasahih dan ada kata Imam Al-Baghdadi yang Nabi yang diterangkan ialah umat Islam ini dia menghimpunkan banyak sebenarnya. Umat Islam ini kita kata umat Islam ini dia banyak perkara, bukan ambil di sini. Jadi kata Imam Al-Baghdadi yang sebenarnya itu ialah di sisi itu
cerita yang sebenar, umat Islam itu ialah menghimpunkan mereka yang mengakui pertama huruf al-alam. Mereka yang mengakui bahawa alam ini kesemuanya ialah makhluk baharu. Alam Allah, maknanya kata dia menjadi diri dia, kemudian alam yang ada sendiri dia ini, ya, sama ada yang bumi, yang kosmos, serpah dan sebagainya adalah merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya? Jadi yang ada semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tauhid salih, dan mentauhidkan yang pertama tadi dia mengiktiraf bahawa alam ini adalah sesuatu yang baharu, yang makhluk yang dicipta, dan dia mentauhidkan pencipta. Jangan pula dia kata alam ini ada dua, tiga, maka itu bukan Islam. Kalau dia kata alam ini baharu, alam ini sedia kala, dia Islam. Dia mesti mengakui bahawa alam ini baharu, alam ini dicipta, dan wajib mentauhidkan salih. Itu yang menciptakan alam ini. Allah Azza wa Jalla mesti tauhid di esok. Wa qidamah, dan Allah Ta'ala itu tidak ada awal. Allah Ta'ala itu sedia kala. Wa sifatihi wa adlihi, dan juga dia mentauhidkan sifat-sifat Allah Ta'ala, keadilan Allah. Dia mesti mengiktiraf keadilan Allah, kebijaksanaan Allah. Wa nafi tashbihan, dan menafikan Allah Ta'ala itu menyerupai sekalian makhluknya. Wa bi nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga mesti mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang umum kepada semua, bukan sahaja kepada orang Arab, tapi semua manusia, semua kaum yang ada sampai bila yaumul qiyamah. Wa bi ta'lil syariat, mesti dia menyokong syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi anna kullama ja'a bil haqq, apa sahaja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Wa bi anna al-Quran manba'u ahkam syariah, dan bahawa sesungguhnya Al-Quran Karim itu adalah menentukan sumber kepada segala hukum ahkam syariah, dan bahawa sesungguhnya Ka'bah itu adalah menentukan kiblat yang wajib solat menuju ke arah. Maka setiap orang yang dia aqarra bi dzalika walam yasmi bi bid'ati tu'addi ila al-kufr. Sesiapa sahaja yang mengakui apa yang telah kita sebutkan tadi, mengakui Allah Ta'ala itu yang menciptakan, itu yang tauhidkan, dan sifat-sifat Allah dan segala bagai, dan termasuk Nabi Muhammad bersekutunya syariat yang dibawa, kalau terima secara keseluruhan, kemudian dia tidak terjebak ke dalam melakukan apa juga bentuk bid'ah, perkara baru yang diadil dalam kufri, bid'ah yang perkara baru yang membawa ke kekufuran, bukannya bid'ah hasanah. Dalam bid'ah yang disebut bid'ah hasanah tidak ada masalah. Yang kita maksud ialah bid'ah yang membawa kepada kekufuran, yang membawa kepada kekufuran, bahawa sunni al-muwahhid, maka dia dianggap sebagai orang sunni yang wahid, yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wa idhamma ila al-ahwal bima taqaddama bid'atan syar'iyah nuzul. Kalau sekiranya golongan ini dia pegang dengan yang kita sebutkan, tetapi dia akan melakukan perkara-perkara bid'ah yang kita sebutkan tadi. Ketika misalnya solat menghadap kiblat, ataupun ketika syariat Nabi Muhammad, ataupun apa juga bid'ah yang dia buat, maka dia kata kat sini nuzul, dia itu mesti diperhatikan juga. Maka dia itu mesti dinilai, mesti dikaji juga, disiasat juga, masuk dalam grup umat Islam ke, ataupun terkeluar dari umat Islam, terus terkeluar. Jadi nuzul cek dulu, study dulu. Fa in kana ala bid'ah batiniyah, ini boleh dikatakan. Dia kata kalau dia termasuk ataupun dia melakukan bid'ah golongan batiniyah, golongan batin kita. Saya tak payah pakai batin dia. Tapi makan nasi juga. Yang kohir juga ada nasi batin kan. Ini golongan batiniyah. Seperti Syiah Ismailiyah, ini bukan golongan batiniyah. Al-Bayariyah, Al-Mudiriyah, Al-Khattabiyah. InsyaAllah kita akan bahas satu-satu dalam penelitian. Alladzina ya'taqiduna ila ilahi atau ilahi ba'd a'imah
Yang mana golongan musuh kaum ini kata Imam Al-Baghdadi, mereka beriktikad dengan ketuhanan imam-imam mereka ataupun dengan ketuhanan sebahagian dari imam-imam mereka. Jadi golongan yang berat sangat. Macam golongan dia ini golongan yang sampai ke tingkat mempertuhankan dia punya imam-imam dia. Seperti juga golongan Musairiyah yang sekarang ini menggunakan nama Syiah Alawiyah di Syria. Juga mereka itu sampai ke tingkat mempertuhankan dia punya imam dia berkata ini Tuhan dan Muhammad bin Musair mengasas. Aukan ala madhab al-qulub ataupun yang berpegang atas madhab qulub. Madhab seperti orang Kristian yang mengatakan Allah menempat dalam diri Allah itu menempat dalam diri manusia. Ini berat qulub atau ala madhab ahli tanasuh ataupun yang berpegang atas madhab golongan tanasuh yang mengatakan roh berbeda satu jasad. Ini disebut madhab tanasuh. Atau ala madhab Maimuniyah dengan Khawarij ataupun madhab Maimuniyah dari golongan Khawarij yang mereka itu menghalalkan nikah banati wa boleh dan ini golongan daripada madhab Maimuniyah di satu cabang Khawarij yang dikata kita ni kalau kita ada cucu kan, kita ada cucu perempuan, sama ada cucu perempuan kita tu sekolah anak lelaki kita ataupun sekolah anak perempuan kita halal kita kahwin dengan cucu perempuan kita. Ya alhamdulillah. Dan ini hampir ini mazhab mazhab yang akan memperkatakan lagi. Atau ada mazhab Yazidiyah dengan Ibadiyah ataupun mazhab Yazidiyah di golongan Ibadiyah pada pandangan mereka yang mengatakan bahawa syariat Islam itu sah di akhir zaman, bahawa perundangan Islam atau syariat Islam itu bernasah terbatal pada akhir zaman. Allah Taala Al-Quran ala ta'alimi ataupun dia menghalalkan apa yang Quran nasah tentang pengharaman ataupun dia mengharamkan apa yang nasah Quran menghalalkannya. La yahtaju ta'wil, tanpa sebab takwilan Quran kata halal itu dia kata haram. Quran kata haram itu dia kata takwil. Sedangkan ayat itu clear, ayat itu jelas. Falaisa yaqulu Islam wala haram. Kata Imam Al-Baghdadi, kalau dia buat hidup yang sampai tahap macam ini tuan, ini kita dia tak boleh kita masuk ke dalam grup orang Islam. Yang dia sudah sampai ke tingkat kufur, dia kita hukumkan sebagai kafir. Bukan dah masuk dalam golongan Islam. Kalau sekali dia mengaku sebagai orang Islam, masuk syarat.
satu pertanyaan. Wa in kana ta'aruf min jins bid'ah mu'tazilah aw al-khawarij aw al-rafidhah al-imamiyah aw al-zaydiyah aw al-mubtadi'ah al-jahmiyah aw al-jahmiyah aw al-tawabiyyah aw al-mujassimah wa al-ummah fi ba'd. Tadi disebutkan beberapa permulaan yang dikatakan telah melakukan bid'ah sampai peringkat mengkafirkan, sampai peringkat dia keluar dari Islam, halal dan haram dan halal, sampai peringkat mempertuhankan para imam dia. Jadi itu sangat berat sampai peringkat keluar dari Islam, dan dia tidak boleh dinisbahkan dari Islam pun sepatutnya. Tetapi sekiranya bid'ah yang berjenis bid'ah seperti kumpulan Mu'tazilah, kumpulan Khawarij, kumpulan Rafidhah, dan Syiah, kumpulan Syiah, tapi Rafidhah itu terhafal, itu pada menerapkan mereka terhadap para sahabat, terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Imamiyah, golongan Syiah, Imamiyah yang tersebar di Indonesia hari ini, golongan Syiah Imam 12 yang dibilang juga, atau Zaydiyah, ada golongan Zaydiyah yang dahulu diamalkan di zaman golongan Zaydiyah. Zaydiyah yang dimaksud ke sini, saya faham mesti Indonesia Baghdadi di sini adalah Zaydiyah yang golongan bukan yang beliau oleh Zaid bin Ali di sini, asas awal. Sebab itu saudara-saudara Imam Bukhari, Imam Zaid bin Ali tapi yang selepas beliau, seperti golongan Sulaimaniyah dan seterusnya. Itu banyak yang merupakan golongan pelampau seperti golongan Syiah yang dari ini. Oh, bid'ah Jahriyah seperti kumpulan Jahriyah ataupun kumpulan Jahmiyah ataupun Qadariyah ataupun kumpulan Mu'tazilah, maksud dia ataupun mereka itu minal ummah fi ba'd termasuk dalam kalangan umat Islam pada setengah hukum, pada setengah hukum agama. Mereka itu sama dengan mereka juga menerima Islam macam kita juga. Tapi ada empat yang mereka itu terkeluar sebab mereka melakukan bid'ah ini. Wahwa jawab fi maqamil muslimin, maka mereka itu harus untuk dikebumikan di perkumpulan orang Islam. Wa fi an la yumna hafidhu min al-fayt wal ghanimah in ghazara al-muslimin. Dan juga kalau sekiranya mereka itu berperang sesama orang Islam, kita boleh ditegak habuan mereka untuk menerima al-fayt. Kalau sekiranya musuh boleh juga, dia boleh ambil sesuatu yang dia kalau perang dia ataupun ghanimah musuh peperangan dia, kalau perang musuh itu kita boleh ambil dia dalam pasal perang. Jadi dibahagi-bahagikan kepada. Jadi kalau dia berperang sama-sama dengan orang Islam, ada hak untuk mendapat habuan dia. Wa fi anna yumna min as-salati fil masajid, dan dia juga tidak ditegak untuk solat di dalam masjid. Wa laysa al-ummah fi ahkam siwaha, tetapi dia tak termasuk di kalangan orang Islam pada hukum hakam yang selain apa dia. Wa zalika illa tajuz solat, tak harus itu solat ke atas dia. Kalau Imam Bukhari maka kata kalau dia mati itu tak diharuskan solat ke atas jenazah dia. Maka kata kalau dia masuk kalau sekarang ni dia banyak bulan kita sebut jadi anda dari Syiah yang sendiri sebagai kumpulan Rafidhah di Imamiyah. Maka kata kalau dia mati, bukan saya kata, Imam Bukhari kata la tajuz solat alaihi, maka kita jangan solat ke atasnya. Wala khalfah, bahkan kita jangan solat di belakang kalau dia imam. Jangan solat di belakang. Wala tahrim dzabihah, dan tidak halal dia sembelihan. Wala nikah, dan juga pernikahannya limra'atin sunniyah. Jangan kita nikahkan anak-anak perempuan kita dengan dia, anak-anak perempuan kita yang sunni, bisa sebut limra'atin sunniyah, jangan dinikahkan. La yahillu sunni an yatazawwaj al-mar'a minkum. Jadi tidak boleh tak harus bagi seorang sunni, seorang ahli sunnah macam kita untuk kita menikahi wanita dari kalangan mereka. Ya, jika kan ada kita kalau sekali mereka
yang sesat. Waqad qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lil Khawarij. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, Khawarij ta'alaina salasan, atas kita kalau la nabda bil qital, kita tak boleh perang mereka. Sebab dengan Khawarij bersyiar perang dengan Sayyidina Ali. Khawarij ada di kalangan mereka ahli ibadat. Khawarij ni dia timbul pada zaman Sayyidina Ali. Dia tak timbul dengan Sayyidina Ali sebab Sayyidina Ali berdamai dengan Sayyidina Muawiyah. Lalu mereka buat tahkim berdamai. Dia tak berpengaruh dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi juga pokok Khawarij tadi dia kata Sayyidina Ali, kamu khalifah, kamu berhak sepatutnya jaga hakim perang. Menurut Muawiyah memang dia dalam orang kafir pasal Sayyidina perang Sayyidina. Jadi dia kafirkan dia dulu yang terdiri daripada sahabat. Habis dia kafir. Bukan secara kafir, bahkan dia memerangi Sayyidina. Ini disebut sebagai golongan Khawarij. Sebagai golongan Khawarij. Kata Sayyidina la dalam kita, kami tak boleh perang dengan Khawarij. Wala nam'u masajid Allah, kami dapat menegakkan untuk pergi masjid yang tadhkur fi asma' yang disebut dalam nama Allah dalam masjid. Wala nam'u min al-khayr, kami dapat menegakkan untuk menerima khair, untuk menerima perang, menerima dan itu ma'aikir. Kalau sekiranya akan kamu bersama dengan kami. Kalau kamu dituduh oleh kami, ikut kami, mungkinlah kami tinggal kamu seperti orang Islam juga, kecuali dalam masalah-masalah yang disebutkan. Jadi kalau zaman kita ini juga, orang yang Rafidah yang terlihat dari orang yang Syiah. Itu sebabnya saya juga mengenai kafir, itu tidak mudah. Itu orang kita terlihat itu tidak memang berdosa dia dibuat juga. Tapi kita nak kafirkan dia secara mutlak, secara general, kita semua asal kalau muslim amal kafir kita tak. Cuma kita terlihat akhirnya Rasul tidak ambil dia. Kan? Kita tidak kafirkan dia secara mutlak. Dan itulah kerajaan Arab Saudi ini tengok nasib lagi membenarkan mereka masuk ke pemerintahan. Kan? Sedangkan kita harap dia harapkan kafir masuk. Kalau mereka itu kafir, mereka boleh masuk. Kita ambil hukum satu hukum Rasulullah dan golongan munafikin di Madinah. Rasulullah tahu Allah yang baik dari saya itu kafir, tapi dia menzahirkan Islam. Ada tak Rasulullah berani golongan munafikin? Tak, Rasulullah tak berani. Pasal dia mengaku Islam, tapi buat bayang ini dah mesti mati. Tak ada masalah. Tapi Rasulullah tahu kalau munafik. Para sahabat tahu. Yang kemudian para sahabat ada sahabat-sahabat yang seperti Sayyidina Hudzaifah, Sayyidina Muhammad bin Bashir, dia mengetahui list orang munafik. Ya. Jadi Rasulullah SAW tak berani sebab kalau diperangi mereka secara terang-terang itu akan dilihat bahawa Rasulullah memerangi sahabat. Sebab mereka mengetahui Islam. Kecuali macam saya nak sebut dan ada kita tak akan mula pulang kecuali kami memerangi. Nah ini yang lagi disyirik mereka yang Islam yang cuba hapuskan ahli sunnah. Apa yang berlaku di Iraq bila naik kerajaan Syiah di Iraq, mereka yang cuba buat hapusan sampai hari ini. Di mana kawasan majoriti orang Syiah yang ada di Iraq cuba untuk dikurang bahkan cuba dihapus. Nanti yang berlaku sekarang di Iraq. Kalau nak ikutnya, saya pergi di Iraq, saya duduk minggu di situ, kita lihat seolah-olah satu Islam yang lain. Tak serupa dengan apa yang ada di sini. Bahkan tak sama dengan apa yang ada di negara-negara Arab yang Sunnah. Kalau di negara-negara Arab, negara-negara Sunni macam biasa, jadi baik di Saudi, di Jordan, di Korea sendiri, dia transisi dekat baik dekat Qatar. Kalau kita pergi ke masjid, kita keluar, kita pergi ke kota di perumahan, kita dapat banyak masjid di kanan jalan. Untuk pergi ke Mesir masjid kalau waktu azan bunyi azan keliling, bunyi orang bang, bunyi orang azan. Tapi bila bunyi dia lain semua, tak dengar bunyi azan yang banyak. Pasal dia dalam masjid taklah banyak masjid. Masjid ada semua tak dengar azan. Masjid dia itu sendiri tak ada.
masjid itu tak banyak, tak ada Islam. Kebanyakan masjid itu dibuat di dasar untuk mendewakan imam. Imam dia orang alim atau untuk wali dia. Dia telah tinggal ini maka didirikan masjid. Dia buat masjid ini kerana dia ada kubur imam dia. Itu yang jadi meriah kalau ada kubur imam. Kerana dia buat masjid jadi kita ambil hari Jumaat. Hari Jumaat boleh leh. Pasal dia hari Jumaat dia wajib untuk pergi solat Jumaat. Bagi dia Jumaat itu wajib setiap hari. Wajib pilihan. Cuma Jumaat boleh. Aku nak Jumaat kita boleh. Cuma dulu biasa. Jadi pada hari Jumaat kita boleh pergi shopping. Kami bila pergi jalan dengan masyarakat lebih hari Jumaat. Ketika hari Jumaat semua hari Jumaat kita bisa hari Jumaat tak pergi sebanyak Jumaat. Jadi syiar Jumaat tidak ada hari Jumaat. Dan syiar solat di waktu tidak ada di masjid. Sebab solat di jamaah, zuhur solat di jamaah dengan asar. Bunyi azan waktu zuhur untuk asar dan sunat masjid pilih kosong. Maghrib dan isya itu di jamaah. Jadi waktu maghrib sendiri, bulan tahun di isya dan masjid tidak ada. Ini yang lain. Memang kita tengok keadaan kebetulan. Dan kebetulan ketika saya dibuat satu seminar oleh kerajaan dia buat Wahdah Islamiyah untuk penyatuan Islam. Dijemputlah ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah daripada seluruh negara Islam. Kita seminar tentang sunnah ini dan sebagainya. Tapi bila time solat yang jemaah dia asli jemaah dia Hasyam. Itu kan ini semuanya sesuai ini. Kalau betul dia jemput kita